Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Rancangan Malaya Pertama 1956 hingga 1960. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, rancangan pembangunan 5 tahun terbahagi pada 2 tahap. Tahap pertama dari tahun 1956 hingga 1970 dan tahap kedua daripada tahun 1971 hingga 1990. Tahap pertama terdiri daripada 3 rancangan, iaitu Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua dengan Rancangan Malaysia Pertama. Manakala tahap kedua terdiri daripada 4 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaysia Kedua, Rancangan Malaysia Ketiga, Rancangan Malaysia Keempat dan Rancangan Malaysia Kelima. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Rancangan Malaya Pertama di bawah tahap yang pertama. Untuk Rancangan Malaya Pertama, terdapat 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, matlamat utama Rancangan Malaya Pertama. Yang kedua, penekanan Rancangan Malaya Pertama. Yang ketiga, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA. Yang keempat, penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA. Yang kelima, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar diwujudkan. Dan yang keenam, pencapaian Rancangan Malaya Pertama. Okey, kita lihat satu persatu. Mula-mula kita lihat dulu matlamat utama Rancangan Malaya Pertama. Matlamat utama dia adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar supaya kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar dikurangkan. Kadar tu kadar apa? Kadar kemiskinan dikurangkan bagi penduduk luar bandar. Yang kedua, jurang. Jurang tu jurang apa? Jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar dirapatkan. Jurang pendapatan antara siapa? Antara luar bandar dengan bandar dirapatkan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dipelbagaikan. Dan yang keempat, sumber pendapatan negara dipelbagaikan supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Jadi formula untuk matlamat utama Rancangan Malaya Pertama ialah Kak Ju Engkau Sumbing. Tengok penerangan formula. Kak tu merujuk pada kadar, persamaan pada huruf KA di depan. Ju tu merujuk pada jurang, persamaan pada huruf JU di depan. Engkau merujuk pada ekonomi, persamaan pada huruf E di depan. Dan juga sumbing merujuk pada sumber. Jadi apa formula matlamat utama Rancangan Malaya Pertama? Kak ku, Kak Ju. Kak Ju engkau sumbing. Kak tu merujuk pada kadar kemiskinan luar bandar dikurangkan. Ju tu merujuk pada jurang pendapatan antara luar bandar dengan bandar dirapatkan. Engkau merujuk pada ekonomi dipelbagaikan. Sumbing tu merujuk pada sumber pendapatan negara dipelbagaikan supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Jadi apa formula matlamat utama Rancangan Malaya Pertama? Kak Ju engkau sumbing. Okey, kemudiannya kita lihat penekanan Rancangan Malaya Pertama. Penekanannya kepada 3 aspek. Yang pertama, sektor ekonomi. Yang kedua, perkhidmatan sosial. Dan yang ketiga, kemudahan awam atau infrastruktur. Baiklah, mula-mula kita lihat dulu sektor ekonomi. Bila disebut sektor ekonomi di Tanah Melayu kaya dengan tanah yang subur. Nama pun Tanah Melayu. Di depan kita sebut apa? Tanah. Tanah siapa? Tanah Melayu. Jadi tanah tu merujuk pada apa? Tanah yang subur. Tanah subur boleh buat apa? Pertanian. Jadi untuk memajukan kawasan luar bandar, tanah baru dibuka untuk pertanian. Bila disebut pertanian, pertanian ni mesti akan ada hasil. Jadi hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. Jadi ingatlah, untuk memajukan sektor ekonomi kena buat apa? Kena membuka tanah baru. Tanah baru tu untuk pertanian. Bila ada pertanian, bermaksud akan ada hasil. Jadi hasil pertanian dipelbagaikan. Getah dengan biji timah wajib kena buat. Tak boleh dipisahkan dengan tanah Melayu. Apa yang tak boleh dipisahkan? Getah dengan biji timah. Jadi getah ditanam semula. Getah ni ditanam ke? Ya, getah ditanam semula oleh pekebun kecil atau secara ladang. Dan perusahaan ataupun kegiatan pelombongan biji timah diperluaskan. Jadi ada berapa sektor ekonomi? Ada 4 sektor yang utama. Yang pertama, tanah baru dibuka untuk pertanian. Bila disebut pertanian, jadi akan ada hasil. Yang kedua, hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. Yang ketiga, getah. Getah ditanam semula
oleh pekebun kecil ataupun secara ladang. Dan yang keempat, perusahaan pelumbangan biji timah diperluaskan. Jadi ada berapa sektor ekonomi? 4 sektor. Tanah baru untuk pertanian, keluaran pertanian dipelbagaikan, getah di tanah semula dengan pelumbangan biji timah diperluaskan. Okey, yang kedua, perkhidmatan sosial. Dalam perkhidmatan sosial ni diberi perhatian adalah kesihatan, pendidikan dengan perhubungan. 3 perkara dibagi perhatian untuk perkhidmatan sosial, iaitu pendidikan, kesihatan dengan perhubungan. Dan seterusnya adalah kemudahan awam atau infrastruktur. Kemudahan awam atau infrastruktur yang dibina seperti balai polis. Kalau polis ada balai. Kalau tentera ada kem tentera. Balai polis dibina, kem tentera dibina, kemudian pejabat pos, mahkamah dengan rumah kaki tangan kerajaan. Ya, ingat 3 pun dah cukup. Balai polis, kem tentera, pejabat pos dan lain-lain. Okey, seterusnya kita lihat penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA. Matlamat utama RIDA adalah untuk membangunkan masyarakat luar bandar. Dia nak membangunkan balik semua masyarakat luar bandar ni. Antara peranan atau langkah atau tindakan RIDA ialah yang pertama, memberi pinjaman kepada petani kecil. Yang kedua, pasaran hasil pertanian dibantu. Dan yang ketiga, perniagaan digalakkan di kalangan orang Melayu. Jadi apa formula untuk peranan RIDA? Pinjam, pasaran, negro. Pinjam tu merujuk pada pinjaman. Pasaran merujuk pada pasaran juga. Negro merujuk pada perniagaan. Perniagaan berasal daripada perkataan niaga. Niaga diubah menjadi negro. Persamaan pada huruf N. Negro, niaga. Jadi apa formula untuk peranan RIDA? Pinjam, pasaran, negro. Pinjam tu adalah pinjaman kepada pekebun kecil ataupun petani kecil. Pasaran merujuk pada pasaran hasil pertanian dibantu. Negro merujuk pada perniagaan. Perniagaan digalakkan di kalangan orang Melayu. Peranan RIDA berterusan selepas merdeka untuk membangunkan atau memajukan masyarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur. Jadi apa formula RIDA? Pinjam, pasaran, negro. Okey, seterusnya tengok Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA. FELDA ni ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai badan berkanun. Antara peranan FELDA ialah yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Yang kedua, meningkatkan hasil pertanian negara. Kalau peranan RIDA tadi apa? Membangunkan masyarakat luar bandar. Dah bangun dah. Jadi peranan FELDA pula untuk meningkatkan taraf masyarakat luar bandar. Meningkatkan taraf hidup mereka di luar bandar. Macam mana nak meningkatkan taraf hidup mereka? Dengan cara meningkatkan hasil pertanian negara. Tengok antara langkah ataupun tindakan FELDA. Ada 2 langkah yang utama. Yang pertama, membuka tanah baru secara besar-besaran. Pasal apa dibuka secara besar-besaran tanah baru? Untuk dibuat pertanian dan dibuat pertempatan yang dilengkapi dengan kemudahan asas. Jadi penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan tersebut. Dan yang kedua, menjadi petani moden. Petani moden ni akan memberi tumpuan kepada kegiatan getah, penanaman getah dengan kelapa sawit. Jadi ada berapa langkah FELDA? Ada 2 langkah utama. Yang pertama, membuka tanah secara besar-besaran. Dan yang kedua, menjadi petani moden. Ya, bila disebut membuka tanah, tanah ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat pertanian. Jadi menjadi petani moden. Pasal apa membuka tanah secara besar-besaran? Untuk pertanian dan pertempatan. 2 apa? Pertanian, pertempatan. Pertempatan tu pertempatan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Jadi masyarakat yang miskin dipindah ke kawasan tersebut. Kemudian pertanian moden pula menanam apa? Menanam getah dengan kelapa sawit. Jadi ada berapa langkah FELDA? 2 langkah. Yang pertama, membuka tanah secara besar-besaran. Dan yang kedua, menjadi petani moden. Semua ni bertujuan untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar dengan meningkatkan hasil pertanian negara. Okey, last sekali tengok. Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar diwujudkan. Dia ditubuhkan pada tahun 1959 dan diketuai oleh Datuk Abdul Razak bin Datuk Hussein. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Pembangunan negara dulu dan luar bandar. Lepas bangunkan negara, automatik luar bandar pun akan bangun. Jadi, apa nama kementerian tu? Kementerian Pembangunan Negara
dan luar bandar. Tengok apa peranan kementerian tersebut menyelaras dan menjayakan. Dia yang selaras dan dia yang menjayakan segala program pembangunan luar bandar. Akhirnya RIDA dan FELDA diletakkan di bawah kementerian ini. Ya. Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar ni ada agensi apa? Ada agensi RIDA dengan FELDA. Ada apa tujuan yang diwujudkan? Ada dua tujuan. Menyelaras dan menjayakan program pembangunan luar bandar. Okey. Last sekali tengok pencapaian rancangan Malaya pertama. Pencapaian rancangan Malaya pertama kurang memberansangkan kerana yang pertama ancaman komunis. Yang kedua perbelanjaan yang besar diperuntukkan untuk keselamatan negara sebab ancaman komunis. Jadi peruntukan yang besar untuk apa? Peruntukan yang besar diberikan kepada bidang keselamatan negara sebab nak menentang apa? Menentang komunis. Kemudiannya kejatuhan harga getah dan biji timah di pasaran dunia. Jadi ada apa sebab rancangan Malaya pertama kurang memberansangkan? Ada 3 sebab. Yang pertama ancaman komunis. Yang kedua segala peruntukan diberikan kepada bidang keselamatan negara. Sebab ancaman komunis jadi diperuntukkan kepada bidang keselamatan negara. Dan yang ketiga kejatuhan harga getah dan biji timah di pasaran dunia. Okey, kemudiannya kita lihat analisis kegerapan bab 8 untuk tahun adalah SPM 2010 sampai 2019. Warna merah tu SPM sebenar, warna kuning tu SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya. 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 sampai 2019 direct naik. Jadi 2020 berkemungkinan akan naik lagi. Tengok SPM ulangan. 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu SPM sebenarnya. Cikgu ulang dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik. Naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 8. Okey, tengok analisis kegerapan tajuk untuk ketah 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita pelajari tadi? Rancangan Malaya pertama. Rancangan Malaya pertama ni ada apa agensi? Ada 2 agensi, RIDA dengan FELDA. RIDA dengan FELDA ni diletakkan di bawah kementerian apa? Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Setakat hari ini daripada 2010 sampai 2019, baru sekali je ditanya rancangan Malaya pertama. Tu tahun bila? Tahun 2010. Sekarang ni dah 2000 apa? 2020. Dah 10 tahun tidak ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk rancangan Malaya pertama. Okey, kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya jelaskan matlamat rancangan Malaya pertama. Apakah hendak soalan? Matlamat rancangan Malaya pertama. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Kak Ju engkau sumbing. Jadi ambil balik dia punya pembuka soalan. Matlamat rancangan Malaya pertama ialah membangunkan kawasan luar bandar. Ya, yang paling penting bawa masuk dulu matlamat utama dia apa? Membangunkan kawasan luar bandar. Lepas kawasan luar bandar titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Jadi kedua koma. Kak tu apa? Kadar kemiskinan. Mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Lepas kedua ketiga koma. Ju tu apa? Jurang pendapatan. Jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar dirapatkan. Lepas ketiga, keempat. Engkau tu apa? Ekonomi. Kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan negara dipelbagaikan supaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya nyatakan sumbangan agensi berikut dalam rancangan pembangunan 5 tahun tahap pertama 1956 hingga 1961 Lomen Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun singkatannya RIDA. RIDA ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Pinjam pasaran negro. Okey, jadi ambil balik pembuka. Sumbangan Lembaga Pembangunan Industri Desa dalam rancangan pembangunan 5 tahun tahap pertama ialah matlamat dia yang paling penting apa? Membangunkan masyarakat luar bandar titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, pinjam tu apa? Memberi pinjaman kepada petani kecil. Lepas kedua, ketiga koma. Pasaran hasil pertanian dibantu. Lepas ketiga, keempat. Perniagaan digalakkan di kalangan orang Melayu. Jadi formulanya,
pinjam, pasaran, negro. Pinjam, pasaran, negro. Yang paling penting orang masuk dulu. Dia punya matlamat utama apa? Untuk membangunkan masyarakat luar bandar. Okey, seterusnya tengok B2 Roman. B2 Roman ditanya tentang Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda. Felda ini yang paling penting meningkatkan taraf dan juga hasil pertanian negara. Okey, ambil balik dia punya pembuka. Sebagai Lembaga Kemajuan Tanah, Felda dalam rancangan pembangunan 5 tahun tahap pertama ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma meningkatkan hasil pertanian negara. Lepas kedua, ketiga. Nak meningkatkan hasil pertanian kena ada apa? Kena ada tanah. Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian dan pertempatan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Titik. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan ini. Lepas ketiga, keempat. Menjadi petani moden dengan memberikan tumpuan kepada tanaman getah atau kelapa sawit. Last sekali tengok soalan C. Cadangkan langkah-langkah sesuai untuk menarik minat golongan muda terlibat dalam bidang pertanian. Apa kehendak soalan? Langkah-langkah menarik minat golongan muda terlibat dalam bidang pertanian. Jadi ambil balik dia punya pembuka. Langkah-langkah sesuai untuk menarik minat golongan muda terlibat dalam bidang pertanian ialah membuat kempen kesedaran. Contohnya kempen cintai sawah padi. Huraiannya, hari ini agar timur rasa sayang kepada kawasan pertanian padi yang merupakan khazanah negara. Titik. Kesannya, last sekali kesannya, dapat menarik minat golongan muda untuk lebih mengetahui dengan lebih mendalam terhadap bidang pertanian. Ingat, untuk soalan kebat yang terakhir ni dia mesti ada 4 perkara cikgu ajak. Yang pertama ada isi, yang kedua huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga contohnya, contoh, dan yang keempat kesan, iaitu kesannya. Penanda wacana untuk isi seterusnya yang cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi langkah kedua ialah peranan media massa. Titik. Huraiannya, hari ini dengan menayangkan tentang kelebihan sektor pertanian kepada negara. Titik. Contohnya, TV3 menayangkan dokumentari tentang kelebihan tanaman harum manis di negeri Perlis yang mendapat permintaan yang luas di negara luar. Last sekali kesannya, dapat membuka mata golongan muda tentang kebaikan bidang pertanian untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Isi yang ketiga, langkah ketiga ialah peranan sistem pendidikan. Huraiannya, hari ini dengan cara menerapkan dalam bidang mata pelajaran tertentu tentang kemahiran dan faedah daripada aktiviti pertanian. Contohnya, mata pelajaran kemahiran hidup. Dan last sekali kesannya, pelajar mendapat ilmu dan kemahiran tentang bidang pertanian dengan lebih mendalam. Untuk soalan kebat yang terakhir ni yang markahnya bernilai 8 markah, sekadar 2 isi pun dah cukup dah. Dengan syarat ada 2 isi. Dalam 2 isi tu ada 2 huraian, ada 2 contoh dengan ada 2 kesan. Walau bagaimanapun dalam sejarah boleh kita beri jawapan yang lebih. Sebab tu cikgu bagi sampai 3 jawapan. Sebab kita nak pastikan kita keluar periksa dalam keadaan yang sangat puas. Jadi bagi jawapan yang lebih. Okey, hanya sekadar itu sahaja permintaan cikgu yang terakhir. Tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.